Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Kami daripada kumpulan 7, falsafah dan isu semasa. Tenaga pengajar kami atau lecturer kami adalah Dr. Nawi ataupun Muhammad Nawi bin Ismail. Dan saya sendiri, Nur Syafihah Aini binti Osman, nama matrik J20A0579. Kali ini, kami akan menceritakan sedikit sebanyak tentang COVID-19 yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya di Malaysia tapi di seluruh negara. Pandemik COVID-19 juga dikenali sebagai pandemik coronavirus, iaitu pandemik coronavirus 2019 yang berlaku secara global. Wabak ini mula dikesan di pertengahan bulan Disember 2019 di bandaraya Wuhan, Hubei, China. Penyakit ini akhirnya diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO pada 1 Mac 2020. Setelah berlarutan hingga 27 Disember 2020, lebih 80.7 juta kes COVID dilakukan di lebih 191 buah negara atau wilayah yang mengakibatkan berjuta-juta orang mati. Saya Nur Izzati binti Awang, nombor matrik J20A0571. Pada 25 Januari 2020, terdapat 3 orang warga negara Cina disahkan positif COVID-19 selepas pulang daripada Singapura. Mereka dikatakan mempunyai kontak rapat dengan seorang warga negara di sana. Selepas itu, terdapat kes pertama tempatan iaitu lelaki berusia 41 tahun yang juga baru pulang dari Singapura. Punca pertambahan kes COVID-19 adalah yang pertama, tidak mengamalkan SOP yang telah ditetapkan, iaitu tidak memakai topeng pelitup muka dan juga tiada penjarakan sosial. Yang kedua, masyarakat tidak mengkuarantinkan diri mereka setelah mereka melakukan swab test. Ketiga, masyarakat menyalahgunakan penamatan atau kelonggaran PKPB dan PKPP, iaitu mereka melancung walaupun terdapat kes yang masih aktif. Yang keempat, masyarakat mempunyai kontak rapat dengan ahli keluarga atau sahabat yang telah disahkan positif COVID-19. Yang kelima, masyarakat kurang beratkan penjagaan diri, iaitu mereka tidak mencuci tangan dengan kerap dan juga tidak memakai hand sanitizer. Nama saya Nur Syahira Wajihah binti Puasa dan nombor matrik saya ialah J20A0577. Simptom-simptom COVID-19 terhadap setiap individu ialah berbeza-beza kesannya. Terdapat 3 ciri simptom yang dapat dikesan oleh individu yang terkena jangkitan COVID-19, iaitu yang pertama ialah simptom yang biasa dikesan, iaitu demam, cepat keletihan dan juga batuk kering yang berpanjangan. Dan yang kedua ialah simptom yang kurang biasa dikesan, iaitu sakit kepala yang berpanjangan, mengalami sakit tekak atau kerongkong dan kehilangan dera rasa dan bau. Simptom yang ketiga ialah simptom yang teruk ataupun serius, iaitu mengalami kesukaran untuk bernafas, kesukaran untuk bercakap ataupun membuat pergerakan dan sakit dada ataupun tekanan. Nama saya Nur Akila Megumi dan saya akan menjelaskan isu semasa COVID-19. Seperti mana yang kita tahu, COVID-19 akan tersebar melalui hubungan fizikal, maka kerajaan telah mengarahkan semua institusi pendidikan ditutup. Antaranya sekolah harian, sekolah berasrama penuh, institusi pendidikan guru, institusi pendidikan menengah, institusi pendidikan rendah, pusat kolej, pusat tahfiz dan juga sekolah antarabangsa. Apabila PKP berlanjutan, maka pihak guru terpaksa mencari alternatif lain, iaitu pendidikan melalui dunia maya. Hal ini menjadi cabaran bagi kedua-dua pihak guru dan murid kerana Malaysia tidak didedahkan dengan pendidikan melalui dunia maya. Antara aplikasi yang digunakan ialah Google Meet dan juga Zoom. Ini menjadi isu apabila kedua-dua aplikasi ini memerlukan internet yang banyak dan ia menyukarkan bagi pelajar ataupun guru yang duduk di kawasan pedalaman ataupun perkampungan. Antara cadangan penyelesaian ialah yang pertama, Telekom Malaysia Berhad perlulah membaiki aduan kerosakan dengan segera. Dan yang kedua, kerajaan perlulah membanyakkan pusat satu Malaysia. Saya Nurimanti Azman memegang nombor matrik J20A0585. Baiklah, penularan wabak COVID-19 ini telah mengubah corak kehidupan manusia dan telah merencap pertumbuhan ekonomi dengan begitu drastik.
Antara implikasi penularan wabak COVID-19 ini adalah tahap pengangguran dalam negara semakin meningkat. Sebagai contoh, lebih 2,200 kaki tangan daripada penerbangan Malindo telah diberhentikan akibat terkesan dengan COVID-19. Selain itu, penerbangan tambah rendah iaitu AirAsia Berhad dan AirAsia X Berhad telah memberhentikan dan mengesahkan pemberhentian sebanyak 10% daripada 24,000 kaki tangannya. Hal ini sekaligus telah menjejaskan industri pelancongan dalam negara kita. Selain itu, ekonomi dan perdagangan dalam negara juga turut terjejas. Bursa saham Malaysia telah jatuh akibat kebanyakan pelabur telah menarik diri akibat daripada terkesan dengan COVID-19. Pelaburan Standard Aberdeen Malaysia meramalkan bahawa mata wang negara kita akan menjadi lemah. Ia juga boleh menggugat keluaran kasar di dalam negara kita. Tak dapat dinafikan lagi, sistem pembelajaran juga turut terbatas. Pelajar kini hanya menjalankan PDP berdasarkan sistem pembelajaran alam maya. Bagi pelajar yang tidak mempunyai kelengkapan dan capaian internet yang mencukupi, mereka akan ketinggalan di dalam pelajaran. Seterusnya, guru-guru juga terpaksa melaksanakan PDP melalui serahan bahan pembelajaran kepada pelajar yang tinggal di luar bandar atau pendalaman kerana mereka tidak mempunyai capaian internet yang mencukupi dan menyebabkan mereka sukar untuk belajar. Pandemik COVID-19 yang mengancam kesihatan penduduk dunia sejak Disember 2019 sehingga kini telah merangkut ratusan dan ribuan nyawa. Ia telah membawa kesan negatif pada skala global dalam pelbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, pengangkutan, sukan, pelancongan dan lain-lain. Namun, di sebalik kesan negatif tersebut, ada juga kesan positifnya yang dapat dilihat. Perubahan kelakuan manusia dengan norma baharu, kualiti udara yang semakin baik, kemunculan aktiviti ekonomi baharu serta revolusi pendidikan yang mula kelihatan. Selain itu, pelajar di IPT dan pensyarah juga turut menerima tempias positif akibat COVID-19 ini. Dengan mengamalkan norma baharu, risiko penularan jangkitan dapat dikurangkan. Dalam aspek penjimatan masa dan kos, ia dapat dilaksanakan dengan tidak perlu menghadiri mesyuarat, perjumpaan dan majlis secara rasmi, terutamanya secara bersemuka. Di samping itu, keadaan norma baharu ini memberi peluang kepada pelajar untuk menjimatkan kos sara hidup kerana mereka akan tinggal bersama ibu bapa atau penjaga di kampung halaman dan bukannya di rumah sewa kolej kediaman di institusi pendidikan tinggi masing-masing. Ramai juga dalam kalangan pelajar kreatif menggunakan wang dan masa ada untuk menjalankan kerja sambilan. Ada juga yang membantu ibu bapa berniaga dan mencari pendapatan sampingan ketika ketiadaan kelas. Seterusnya, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP ini susulan pandemik COVID-19 bukan sahaja memberi kepada kehidupan norma baharu tetapi turut memberikan nafas baharu kepada alam sekitar dan iklim dunia ketika ini. Sekatan perjalanan dan operasi sektor perindustrian yang dilaksanakan dalam membendung wabak COVID-19 berjaya mengurangkan pencemaran udara di seluruh dunia pada tahap yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Tempoh lockdown yang berterusan di lebih 20 negara ini sebenarnya merupakan tempoh berehat kepada bumi yang sudah berusia berbilion tahun. Selanjutnya, saat yang mencabar itu akan sentiasa mendatang. Justru itu, ia berbalik kepada individu atau masyarakat itu sendiri yang harus berfikiran positif dan menempuhnya dengan cekal dan tabah. Pada masa yang sama, berusaha untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP seperti yang ditetapkan oleh kerajaan sehingga berakhirnya wabak COVID. Namun, pelbagai langkah boleh diambil untuk mencegah penyakit ini daripada merebak. Antaranya, pematuhan SOP perlulah diterapkan dalam kalangan masyarakat. SOP ialah prosedur operasi standard yang telah digubal sejak dahulu lagi. Namun, SOP yang ditetapkan untuk mengurangkan jangkitan wabak COVID-19 adalah seperti pemakaian mask, mengelakkan perhimpunan beramai-ramai, serta
mengurangkan aktiviti fizikal. Selain itu, pelaksanaan PKP. PKP ialah Perintah Kawalan Pergerakan. Dalam Perintah Kawalan Pergerakan, setiap individu telah disekat untuk bergerak dari satu daerah ke satu daerah. Ia lebih kepada sekatan perjalanan antara daerah dan negeri. Individu juga turut dilarang untuk keluar negeri ketika PKP. Selain itu, sempadan negara turut ditutup ketika PKP dan seluruh masyarakat diarahkan untuk duduk di rumah sahaja. Namun, hal ini turut mendatangkan pelbagai kebimbangan terhadap rakyat. Akibat dari kegusaran itu, antara perkara yang telah berlaku ialah panic buying, iaitu individu berpusu-pusu untuk ke pasar raya untuk membeli bekalan untuk mengekalkan mereka sentiasa ada bekalan ketika PKP. Namun, kerajaan tetap bertimbang rasa dengan cara membenarkan hanya seorang sahaja ahli keluarga untuk keluar membeli barang keperluan untuk isi rumah. Seterusnya ialah kempen. Kempen Spread Awareness adalah bertujuan untuk membuka mata rakyat tentang bahaya COVID-19 kerana ianya boleh membawa maut. Antara platform yang digunakan untuk menjalankan kempen ini ialah media massa, sosial media dan juga berita. Namun, antara sumber yang paling dipercayai ialah berita kerana ia merupakan sumber yang tepat. Hal ini kerana dalam sosial media ataupun media massa, pelbagai individu boleh mengambil kesempatan untuk membuat berita palsu serta menimbulkan kegusaran dalam kalangan rakyat. Kempen ini juga turut diadakan secara atas talian sahaja kerana terdapat larangan untuk berhimpun. Seterusnya ialah penguatkuasaan undang-undang. Menurut KKM, individu yang melanggar SOP boleh didenda sebanyak RM1,000. Antara SOP yang perlu dipatuhi ialah pemakaian mask, penjarakan sosial serta banyak lagi. Individu yang melanggar perintah kerajaan boleh didakwa di bawah Akta 342, iaitu Akta Pencegahan Kawalan Penyakit Berjangkit. Individu yang didenda juga, bagi individu yang didenda, sekiranya gagal membayar denda, boleh dikenakan penjara tidak kurang daripada 6 bulan. Nama saya Nur Syahidatul Adawiyah binti Azman, nomor matrik C20E0580. Saya akan menerangkan sedikit mengenai bahagian penutup, iaitu kesimpulannya, walaupun banyak usaha yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan untuk mencegah penyakit berjangkit ini, namun tanpa sokongan daripada masyarakat, usaha ini hanyalah sia-sia. Oleh itu, kita perlu sentiasa peka akan perintah pihak kerajaan dan mendengar nasihat yang dikeluarkan agar kita dapat membendung kes ini dengan segera. Akhir sekali, rakyat perlulah mengamalkan 3W, iaitu wash, wear and want, dan mengelakkan 3C, iaitu crowded place, confined space and close conversation dalam kehidupan seharian sebagai norma baharu bagi sama-sama memutuskan rantaian COVID-19 ini. Sekian dan terima kasih.